Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air, diiringi oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Mansur Haji Othman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, serta Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang Berhormat Datuk Dr. Mansur Haji Othman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Agensi, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Alam Sekitar dan Air, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dizahirkan lafaz kesyukuran kepada Tuhan, dimohonkan keberkatan majlis penuh rahmat, diucapkan selamat datang buat hadirin sekalian, diiringkan terima kasih buat Yang Berhormat. Alhamdulillah kita lafazkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmatnya dapat bersama-sama berkumpul dalam suasana norma baharu sempena Majlis Amanat Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Majlis amat berbesar hati dan mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Menteri dan Yang Berhormat Timbalan Menteri serta para hadirin ke majlis pada pagi ini dan juga para hadirin yang menyertai secara dalam talian. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan Encik Muhammad Muhammad Tawil untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas semulia-mulia penghulu kami, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Sempena majlis amanat yang berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air pada hari ini, kami menadah tangan mohon keampunan dan keberkatan daripadamu. Kami mohon daripada sifat ihsanmu agar dikurniakan kepada kami nikmat kestabilan, keamanan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami daripada segala keburukan, musibah yang berat, kesengsaraan dan kemungkaran. Kami pohonkan juga ya Allah, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, barisan penjawat awam dan seluruh rakyat negara yang tercinta ini. Mantapkanlah semangat dan keazaman kami dengan penuh kesabaran dan tawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa di bawah riayah dan naungan-Mu. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah daripadamu. Perbaikilah setiap urusan kami dan janganlah Engkau biarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa petunjuk-Mu, walau sekecil manapun urusan itu. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, permudahkanlah kami dalam melaksanakan segala perancangan dasar, strategi, program dan penyampaian perkhidmatan organisasi kami. Kami memohon keberkatan dan keredaan-Mu agar segala usaha dan inisiatif yang dilaksanakan dapat membawa manfaat yang berterusan, khususnya dalam melestarikan alam sekitar dan sumber air, serta membina perkhidmatan air yang mapan dan berdaya harap untuk pembangunan negara, kesejahteraan rakyat seluruhnya, serta manfaat untuk generasi kami di masa hadapan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Tawil atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Mansur Haji Othman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Siasat Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang berbahagia Datuk Jana Santiran, Timbalan Ketua Siasat Alam Sekitar. Yang Busa Dr. Ching Tu, anak lelaki Kim, Timbalan Siasat Air dan Pembentungan. Yang bahagia Datuk Muhammad Rozwan bin Muhammad Baba Syakri, Siasat Bahagian Kanan, Khidmat Pengurusan. Ketua Jabatan, Ketua Pegawai Eksekutif Agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air, Siasat Bahagian, Ketua Unit Pegawai Kanan Kementerian, tuan-tuan dan puan-puan warga Kasa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan izinnya saya berpeluang untuk bersama-sama dengan saudara dan saudari semua sebagai sebuah keluarga Malaysia yang berkhidmat di Kementerian Alam Sekitar dan Air, Kasa, dan salam perkenalan buat semua warga Kasa dan agensi. Kasa amat bertuah kerana diterajui oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, seorang ilmuwan dan agamawan. Bergandingan pula dengan ketua sosial dan ketua-ketua jabatan dan agensi yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Dengan adanya barisan pemimpin ini, saya yakin bahawa Kasa mampu untuk meneruskan kecemerlangannya dalam menguruskan alam sekitar dan air demi kesejahteraan rakyat. Saya juga dimaklumkan bahawa baru-baru ini terdapat beberapa pertukaran kepimpinan tertinggi Kasa dan agensi di bawah kementerian. Masih belum terlambat sekiranya bagi saya untuk ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Helmi Muhammad Azali selaku Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat datang kepada Datuk Jana Santiran, Timbalan Ketua Sosial Alam Sekitar, dan yang terbaru tahniah kepada Encik Wan Abdul Latif. Wan Abdul Latif Wan Jaafar yang telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar berkuasa 5 September 2021. Dan terima kasih dan penghargaan tidak terhingga kita ucapkan kepada yang telah bertukar maupun telah bersara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerajaan pada hari ini memberi fokus untuk keluar dari kemelut pandemik COVID-19. Kita perlu sentiasa faham bahawa masalah ini adalah masalah global
Manakala kita sebagai penjawat awam perlu yakin dan mendukung setiap usaha yang digerakkan oleh kerajaan. Dan sejak Kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan pada Mac 2020, pelbagai usaha telah dilakukan untuk membela setiap golongan masyarakat yang terjejas. Kini, usaha ini akan terus dipergiatkan di bawah semangat Keluarga Malaysia. Dan kita semua perlu bergandingan untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Marilah kita bersama-sama membantu memastikan matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan ini tercapai. Kita juga harus menghargai dan memberikan kerjasama kepada petugas barisan hadapan. Mereka tidak pernah mengenal arti putus asa dan senantiasa bertukus lumus untuk memerangi pandemik ini. Tanggungjawab kita pula sebagai rakyat adalah mudah. Sentiasa patuh kepada arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Rakyat juga perlu terus cekal dan kekal dengan semangat juang untuk bersama kerajaan bagi tempoh mendatang dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Kerana selepas ini, kita perlu bersedia untuk hidup di era endemik, iaitu selari dengan tahap imuniti kelompok yang dijangka akan dicapai pada hujung tahun ini. Walau bagaimanapun, kita harus sedar bahawa KASA mempunyai cabaran yang lebih besar untuk ditangani, iaitu bagi memastikan kelestarian atau kesihatan bumi ini terpelihara dengan baik. Tidak keterlaluan jika saya katakan bahawa KASA adalah kementerian yang paling penting di Malaysia. Apalah guna duit yang banyak di Kementerian Keuangan jika sumber air tidak boleh diminum? Apalah guna projek perumahan dan infrastruktur yang bernilai berbilion ringgit jika kita tidak dapat menghirup udara yang segar? Semua aktiviti sosial dan kemasyarakatan juga tidak dapat dilakukan sekiranya alam sekitar kita tercemar. Terdapat setengah kajian yang menyatakan punca COVID-19 adalah disebabkan oleh perubahan ekosistem dan ketidakseimbangan rantaian virus di dalam kehidupan haiwan akibat tekanan pembangunan oleh manusia itu sendiri. Di dalam Islam pun juga sangat menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar bagi mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Saya amat tertarik dengan terma baru yang diperkenalkan oleh Datuk Seri KSU, iaitu kudah. Kutip sampah sambil beriadah. Saya lihat KASA begitu aktif dalam membawa perubahan sikap kepada masyarakat melalui siri-siri webinar dan kempen yang telah diadakan. KASA juga perlu menitik beratkan kepada usaha ekonomi kitaran, recycle economic activities, yang mana ia dilihat sangat penting pada ketika ini kerana tenat dengan sisa buangan yang menyebab pencemaran seperti sisa plastik yang akan berakhir di pusat pengumpulan sampah ataupun di lautan. Perkara ini jika dibiarkan akan menjadi barah kepada negara ini, malah kepada isu kepupusan ekosistem di bumi. Oleh itu, KASA harus bekerja keras untuk memastikan ekonomi kitaran ini dapat dilaksanakan di Malaysia dengan lebih meluas kerana ianya dapat menyokong dalam merealisasikan konsep kesihatan bumi. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk mencadangkan KASA untuk memberi penekanan kepada 3 strategi. Yang pertama, memperkasakan keupayaan agensi-agensi di bawah KASA, terutama dalam aktiviti penguatkuasaan. Rakyat pada hari ini ingin melihat kita bertindak dengan cepat dan tegas. Apatah lagi dalam senario media sosial dan berita yang begitu cepat viral. Sebagai contoh, saya ingin mengucapkan tahniah kepada JS Selangor kerana telah berjaya mengesang kilang yang menjadi punca kepada kejadian pencemaran di Sungai Semenyih baru-baru ini. Saya berharap koman paling maksimum dikenakan ke atas suspek pencemaran. Mungkin satu aspek yang
kita di kementerian akan lihat tentang prosedur dan juga akta yang terlibat dalam hal penguasaan ini. Ya. Yang kedua, untuk meningkatkan lagi kerjasama dan pelibatan syarikat berkaitan kerajaan, GLC, dan pihak swasta dalam setiap dasar dan tindakan yang diambil oleh KASA. Ini usaha merentas kementerian dan juga penglibatan lain-lain agensi pembangunan yang terlibat. Sebagai contoh di Pulau Pinang umpamanya, saya dimaklumkan banyak syarikat-syarikat besar di sana turut bersama-sama dengan JAS Pulau Pinang dalam aspek environmental, social and governance ESG seperti Intel Technology Sdn Bhd, GUA Circuit Industry, JA Solar Malaysia dan lain-lain lagi. Di dalam satu kejadian pencemaran pembuangan sisa minyak secara haram di Sungai Junjung Mati contohnya seberang Peraya Tengah pada bulan April yang lalu, JAS Pulau Pinang mendapat kerjasama penuh daripada Petronas Dagangan Berhad, khususnya Petronas Oil Spill Resources Team PRI yang bertungkus-lumus selama 5 hari siang dan malam dalam mengawal dan membersihkan pencemaran yang berlaku di sungai tersebut. Dan yang ketiga, meningkatkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti pelestarian alam sekitar dan air. Antara contoh yang saya lihat boleh diperluaskan lagi adalah dengan melibatkan pelajar-pelajar di IPTA dan juga IPTS. Saya dimaklumkan para pelajar dan kaki tangan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, telah terlibat dalam pembinaan Denai Sungai Langat, Management and Science University MSU dalam pembinaan Denai Sungai Damansara dan Universiti Teknologi Malaysia UTM bagi membina Denai Sungai Kim Kim di Johor. Dan selain itu, aktiviti bersama komuniti setempat seperti aktiviti gotong royong bersama penduduk yang memberi impak yang sangat besar seperti yang sedang giat dilakukan oleh penduduk di Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, Kajang dalam mengindahkan sungai di kawasan mereka. Jadi saya yakin dengan izin Allah SWT, 3 cadangan strategi yang kita gariskan ini ada bertepatan dengan strategi yang telah digariskan di dalam Plan Strategik KASA 2030 yang telah digariskan oleh pihak pengurusan tertinggi KASA di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai penutup, saya ingin menyeru kepada semua agar marilah kita bersama-sama menyahut seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari pertama kerajaan. Bagi menggalas amanah dan tanggungjawab ini, ia tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh seorang individu, tetapi ia tidak mustahil dicapai jika dilaksanakan dengan kerjasama oleh seluruh warga KASA. Dan akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa agar kita semua dilindungi daripada sebarang mudarat dan diberikan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang berkekalan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini tiba acara yang ditunggu. Majlis dengan segala hormat dan penuh takzim mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menyampaikan amanat. Yang Berhormat Datuk Seri dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sesungguhnya kami, yakni Allah, memuliakan bangsa manusia dan kami tempatkan mereka di daratan dan boleh mencari rezeki di lautan. Dan kami
lebihkan manusia berbanding makhluk-makhluk yang lain dengan beberapa kelebihan. Sadaqallahul Azim. Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Dr. Mansur Haji Osman, Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, yang bahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, Yang Besar Datuk Jana Santiran selaku Timbalan Ketua Setiausaha Sektor Alam Sekitar, yang bahagia Dr. Cinto selaku Timbalan Ketua Usaha Sektor Air dan Pembentungan, Ketua Pengarah, Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua Jabatan dan Agensi Setiausaha Bahagian, Ketua Unit, tuan-tuan dan puan-puan seluruh rekasa yang dihormati sekalian. Saya minta izin untuk lapang sikit pernafasan. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin kurnianya pada pagi yang mendapat kita bersama dalam satu perhimpunan yang meletakkan hala tuju kementerian dan target untuk kita mencapai sasaran yang telah digariskan oleh seluruh pihak pegawai tinggi di peringkat kementerian. Mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, dalam suatu firman Allah Taala, Allah Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun." Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan serta memberikan bantuan kepada mereka yang terdekat dengan kamu dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Sesungguhnya dia mengajar supaya kamu mengambil peringatan. Betul sekalian, etika dalam pekerjaan antaranya ialah dengan mengurus setiap tanggungjawab yang diberikan secara penuh keadilan dan bertanggungjawab dan tidak culas atau tidak berlaku zalim, sentiasa menempati masa dan menjaga hubungan ukhuwah sesama kita. Faktor inilah di antara faktor bagi peningkatan produktiviti dan kecemerlangan sesuatu agensi. Selain daripada itu, Nabi SAW berpesan, "Inna Allah yuhibbul ladzina iza amila amalan an yutqinahu." Allah Ta'ala sangat suka seorang yang bila melakukan satu pekerjaan, dilakukan dengan penuh ketekunan. Ya, sekalian, tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat datang kepada yang membawa kepada timbalan menteri. Kita dapat timbalan menteri baru, ya. Pengalaman hampir sama. Kami bertiga ni daripada bidang akademik jadi pensyarah, ya, kemudian masuk politik, tapi pengalaman Datuk Dr. Mansur ni lebih hebat daripada saya lah, ya. Dan alhamdulillah saya rasa ini partner yang ialah sentiasa baiklah di mana-mana kita berada pun insya-Allah. Dengan kerjasama daripada semua pihak, kita yakin kita mampu menggerakkan kekuatan kita di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air ini insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, majlis amanat yang dianjurkan pada hari ini merupakan satu platform sebagai tanda penanda aras bagi hala tuju baru bagi mencapai sasaran yang telah digariskan dalam Pelan Kelestarian Alam Sekitar 2020 hingga 2030 atau Malaysia Lestari 2030. Beberapa prioriti dan fokus perlu diberikan perhatian semula untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan dan bersifat responsif terhadap perkembangan semasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Malaysia meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan ke-64, di mana kemerdekaan yang dicapai pada hari ini adalah natijah daripada pengorbanan para wirawan dan wirawati negara, termasuk pejuang-pejuang di kalangan tokoh-tokoh alim ulama. Munculnya nama-nama Mak Kilau, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Datuk Mahathir Lela adalah tokoh-tokoh awal yang mencetuskan semangat jihad dan perjuangan bagi menentang penjajahan di negara kita. Justru itu kita mesti teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada digugat oleh anasir-anasir luar, anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab. Bahkan kita juga mesti memakmurkan, menjaga keharmonian dan melestarikan alam sekitar untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Kefahaman kita terhadap makna kemerdekaan mesti difahami dengan betul.
kecintaan terhadap tanah air adalah sifat sangat terpuji dan sebahagian di antara tuntutan yang telah digariskan oleh mana-mana bangsa dunia dan mana-mana agama sekalipun. Bahkan dalam Islam, Nabi SAW menjelaskan, alangkah maksudnya sepotong hadis Nabi, alangkah mulianya kamu wahai Mekah, aku tidak mencintaimu dan aku tidak akan meninggalkanmu, melainkan kerana aku diusir daripadamu dan aku tidak akan menetap di tempat yang lain selain daripadamu. Tuan-tuan sekalian, Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia tahun ini bertema Malaysia Prihatin. Tema ini didasari daripada aspirasi kerajaan yang mementingkan kesejahteraan hidup rakyat ketika negara masih bergelut dengan pandemik COVID-19. Kita optimis pelan pemulihan negara yang diperkenalkan oleh kerajaan telah menunjukkan sinar harapan dan insya-Allah negara akan masuki fasa endemik pada bulan November nanti sebagaimana juga disentuh oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam ucapan tadi. Malaysia Prihatin bukan hanya slogan. Sebaliknya ialah simbolik komitmen berterusan kerajaan dalam membantu rakyat menerusi pelbagai bantuan. Contohnya pelaksanaan PKP ke rangsangan ekonomi yang bernilai lebih pada 530 bilion ringgit, program imunisasi COVID kebangsaan atau PIK dan peningkatan kapasiti sektor kesihatan awam. Bantuan ini tidak mengira kaum, agama dan fahaman politik sehingga tidak ada seorang pun di kalangan rakyat yang terlepas daripada menerima pelbagai bantuan. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada pelbagai sektor swasta, agensi dan tokoh-tokoh korporat yang turut menyumbang sebenarnya bagi membantu rakyat bila berlaku sebarang bencana dalam negara kita. Tuan sekalian, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menggagaskan slogan Keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia merupakan satu iktikad baru untuk mengukuhkan perpaduan rakyat, pembangunan inklusif dan pengembelingan komitmen bersama untuk membangunkan semula negara pasca pandemik. Keluarga merupakan institusi sosial paling kecil dalam struktur sosial. Sekiranya ketua keluarga memainkan peranan yang betul, maka seluruh keluarga akan merasai kebahagiaannya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, cukuplah berdosa seorang yang mensia-siakan tanggungjawabnya terhadap keluarganya. Saya diamanahkan untuk menjadi ketua keluarga di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air dan dibantu oleh Yang Berhormat Timbalan saya. Dan saya mengajak seluruh warga Kasar untuk turut bersama-sama kita membangunkan kementerian kita ke arah lebih maju, berdaya saing dan mampu melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan insya-Allah. Bekerjalah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kegembiraan. Saya seringkali menyebut bahawa pentingnya kita wujudkan suasana kerja yang seronok, yang gembira. Bebanan kerja yang berat tentu tidak akan dapat atau dapat kita atasi sekiranya kita wujudkan suasana kerja yang seronok. Kerja yang ringan sekalipun, sekiranya suasana kerja tidak seronok, dia akan jadi bebanan. Sebab itu ada orang yang sanggup panjat gunung walaupun dia berat, tapi kerana seronok. Keseronokan perlu dibina dengan menjaga hubungan saling hormat menghormati satu sama lain. Dan kita akan dapat apa yang kita bagi. Kalau kita bagi kasih sayang, kita akan dapat kasih sayang. Kalau kita bagi penghormatan, kita akan dapat penghormatan. Konsep saya bersama Timbalan di peringkat kementerian ialah mudah, bahawa semua perkara kita harus duduk berbincang bersama. Wa amruhum syura bainahum fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lakukanlah mesyuarat di kalangan kamu dan bila telah kita buat keputusan, maka serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada perkara di luar batas-batas kemampuan kita. Saya melihat bahawa agensi-agensi kita yang kadang-kadang berdepan dengan keadaan yang sangat kritikal. Contohnya jabatan JPS sebagai contoh. Malapetaka boleh berlaku pada bila-bila waktu. Dan dalam situasi begitu, cabaran cukup kuat yang terpaksa kita hadapi. Termasuk juga agensi-agensi kita. Sungai Bekalan Air, SPAN sebagai contoh. Jabatan Alam Sekitar. Bila berlaku satu malapetaka, ataupun insiden pencemaran logi sebagai contoh, impaknya sangat besar dan kita perlukan satu tim bekerja yang turun bersama-sama. Saya selama diamanahkan sebelum ini pun rasa sangat gembira kita bekerja sebagai satu tim
Tak kira waktu, pagi, petang, siang, malam, hujung minggu. Yang penting kita turun bersama-sama dan kita buktikan muafakat kita, berjaya kita atasi kemelut yang kita hadapi bersama. Tahniah dan terima kasih semua. Ini adalah masa yang sangat penting untuk kita bekerja keras memulihkan negara. KASA adalah kementerian yang banyak memainkan peranan untuk memastikan kesinambungan dan kelestarian alam sekitar dan kemajuan fizikal negara. Tambahan pula, mutakhir ini banyak insiden bencana alam berlaku sehingga meragut nyawa seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Maka KASA harus bersedia dengan pelan tindakan mitigasi untuk mengurangkan impak kerugian harta benda dan kehilangan nyawa rakyat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Yang Amat Perdana Menteri telah pun menegaskan bahawa jemaah menteri perlu membuktikan pencapaian utama dalam tempoh 100 hari pertama. Saya memandang serius perkara ini dalam tempoh 100 hari pertama sangat kritikal. Walaupun kita menyedari sebahagian besar tugas-tugas di peringkat kementerian perlu ambil masa yang agak panjang untuk buktikan kejayaan. Bukan dalam masa yang singkat. Namun 100 hari ini ialah satu ukuran prestasi yang perlu ditunjukkan oleh semua pihak. Dan insya-Allah kementerian kita telah gariskan beberapa perkara yang akan kita letakkan sasaran dalam tempoh 1 hari hasil muafakat perbincangan kita semua di setiap sektor. Saya ingin menetapkan 10 sasaran utama yang mesti kita capai dalam tempoh 1 hari pertama Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dalam sektor alam sekitar, yang pertama ialah kita menggubal kerangka Undang-Undang Perubahan Iklim Negara. Dan ini saya fikir kita tahu bahawa kita belum ada kerangka undang-undang dan kita perlu bergerak ke arah itu. Yang kedua, mengubah struktur asas pusat inventory GSG negara. Yang ketiga, membangunkan rangka kerja skim perdagangan karbon domestik. Yang keempat, melancarkan Malaysia Plastic Sustainable Roadmap. Ini perlu, walaupun kita letakkan saran 20-30, tiada lagi penggunaan plastik sekali guna, tapi roadmap ke arah itu mesti kita rangka dan kita yakin kita akan mencapai hasil dalam tempoh yang ditetapkan. Dan kelima ialah melancarkan Green Job Portal bagi menjana peluang pekerjaan dalam sektor pertumbuhan ekonomi hijau. Ini perkembangan yang sangat positif dalam usaha kita menggalakkan budaya kehidupan hijau negara, insya-Allah. Manakala bagi sektor air dan pembentungan, yang pertama ialah membangunkan mekanisme penetapan tarif air yang adil dan telus bagi memastikan semua operator-operator air juga dapat beri perhatian kepada perkara tersebut dan kita mampu membekalkan bekalan air yang baik, yang berguna ataupun yang baik bagi rakyat seluruhnya. Yang kedua, mensasarkan 5 kawasan baru bagi projek wakaf air. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, kita juga mendapat permintaan daripada pelbagai pihak yang mungkin kita harus teliti bersama dengan Jawatankuasa Wakaf Kebangsaan pada beberapa perkara. Antaranya kita telah meletakkan sasaran di peringkat awal untuk projek yang kita nak bangun lebih kurang 50,000 ke bawah. Namun di sana ada perkara-perkara yang kita mungkin perlu lihat untuk merangka lebih luas lagi peranan wakaf air ini supaya lebih berkesan. Tapi kita letakkan sasaran sekurang-kurangnya dalam tempoh 100 hari, 5 projek baru akan kita laksanakan. Yang ketiga, meluaskan penggunaan sumber air pulih guna untuk industri. Dan ini di antara usaha inisiatif yang sangat positif dalam usaha kelestarian alam sekitar kita, di mana air pulih guna yang kita rawat, kita gunakan balik, kita semula dan kita manfaatkan kepada pihak industri. Yang keempat ialah meluaskan kawasan litupan bekalan air. Kita meletakkan sasaran termasuklah beberapa LRA yang dalam usaha kita untuk mencapai target. Dan baru-baru ini saya telah pun turun bersama dengan SPAN ke Kelantan untuk melihat loji rawatan air di Kampung Teluk. Dia letakkan sasaran dia perlu disiapkan dalam keadaan yang segera di samping pengambil alihan pengurusan loji pembentungan di Pasir Gudang, Johor Bahru sebagai sasaran kita dalam masa 100 hari insya-Allah. Yang kelima ialah peningkatan kadar reserve margin air nasional. Ini usaha-usaha berterusan yang kita buat dan kita letakkan ini di antara sasaran yang perlu dicapai. Sekurang-kurangnya bila berlaku insiden pencemaran, kita ada reserve air yang boleh kita bekalkan
supaya pengguna terus dapat bekal air. Dan ini perlu ditingkatkan margin air yang sedia ada. Sebenarnya tugas dan peranan KASA sangat banyak. Selain pada 10 sasaran utama yang mahu dicapai dalam tempoh 100 hari pertama, kita tak melaksanakan fungsi rutin seharian kita dan tugas-tugas asasi kita di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air, seperti penguatkuasaan undang-undang pencegahan pencemaran, meminda akta berkaitan dengan yang relevan berhubung dengan soal pencemaran, memastikan semua projek kritikal seperti tempatan banjir dan pembaikan hakisan pantai dilaksanakan mengikut jadual, memenuhi obligasi antarabangsa dan membudayakan kesedaran rakyat terhadap agensi kelestarian alam. Ini antara tugas-tugas yang tiasa berjalan di peringkat kementerian. Dan di waktu yang sama, kita juga sekarang sedang melaksanakan beberapa program, termasuk dalam satu tempoh 2 tahun ini kita menganggap tempoh-tempoh yang sangat kritikal. KASA juga akan mendepani pelbagai cabaran semasa, antaranya Dubai Expo, United Nations Climate Change Conference atau COP26, Hari Alam Sekitar Malaysia, Perbahasan Belanjawan 2022, Rancangan Malaysia ke-12 dan juga persiapan ubah suai pejabat Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tugas besar yang menanti tentulah tidak akan dapat kita jayakan tanpa usaha dan gerak kerja bersama seluruh pihak di peringkat Kementerian Alam Sekitar. Dengan kata lain bahawa hari-hari mendatang ialah hari-hari yang sangat padat dengan jadual yang sedia ada. iGEM sedang berjalan dan di waktu yang sama kita prepare, kita bersedia untuk mengisi program kita di Dubai Expo. Di waktu yang sama saya dengan timbalan terlibat di Parlimen hampir sampai hujung tahun. Bermula 13 bulan September ini sampai 12 bulan Oktober sidang Parlimen, rancangan pembentangan rancangan Malaysia ke-12, rehat sekejap lebih kurang 2 minggu, akan sambung pula dengan bajet sampai hujung tahun. Maknanya peringkat kementerian kita punya jadual yang agak padat pada hujung-hujung tahun ini. Walaupun saya yakin dan percaya hasil kombinasi gerak kerja kita bersama, kita akan laksanakan tanggungjawab diamanahkan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah saya penuh optimis dan yakin bahawa kita semua akan melaksanakan amanah jadi bertanggungjawabkan pada kita dengan sebaik mungkin, dan insya-Allah sebagaimana peringatan Allah dalam surah Ali Imran ayat 109, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu dah berazam, bertekad, maka serahlah urusan kamu kepada Allah Taala dengan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Sebagai akhirnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para pegawai dan kaki tangan yang baru memulakan khidmat di kementerian ini. Dan saya menaruh harapan yang tinggi bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga turut akan memberikan khidmat terbaik sepanjang tempoh perkhidmatan di Kementerian Alam Sekitar dan Air. Semoga setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan dikurniakan pahala ibadah. Di waktu yang sama kita mampu melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita untuk rakyat dan negara kita seluruhnya. Sekian dahulu untuk pagi ini, mudah-mudahan kita akan bertemu dalam pelbagai program yang akan datang. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan apresiasi kepada Yang Berhormat Datuk Seri atas amanat yang disampaikan sebentar tadi. Air dan udara bersih, asas kehidupan. Alam sekitar, tanggungjawab bersama. Amanat Yang Berhormat buat pedoman. Amanah yang diberi, sempurnakan bersama. Hadirin sekalian, alhamdulillah selesailah sudah majlis kita pada pagi ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Dr. Div Kehormat dan seterusnya para hadirin yang menyertai majlis pada pagi ini secara dalam talian. Semoga majlis pada pagi ini penuh bermakna dan membawa 1001 rahmat buat kita semua, insya-Allah. Saya mewakili pihak urustia memohon ampun dan maaf atas segala kekilafan sepanjang mengendalikan majlis. Sebelum majlis bersurai,
Saya menjemput Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri dan Yang Berbahagia KSU untuk kekal bagi sesi sidang media, manakala semua Diftif Kehormat dijemput untuk menikmati jamuan yang disediakan di Dewan Bankuet. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.